Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa pada sesi perkongsian ilmu secara maya kita pada petang ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sesi pada kali ini merupakan salah satu pengisian dalam program latihan yang dianjurkan dengan kerjasama Akrab dan Badi MPIC. Sesi perkongsian ilmu ini adalah program pembangunan modal insan melalui pendekatan latihan yang mana topik yang dicadangkan adalah berkaitan dengan isu semasa, dan sesi yang kita akan bawakan pada hari ini bertajuk Mencari Keseimbangan Kerjaya versus Keluarga Pasca PKP tahun 2021. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya maklumkan agar tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti seminar kita pada petang ini untuk membuat pendaftaran dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan pada layar. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan agenda kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berkenalan dengan penceramah jemputan kita yang kita datangkan khas dari bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah yang berusaha Dr. Hajah Rusni binti Abdul Ghani, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan di Kluster Dasar dan Pembangunan Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau berpengalaman luas dan pernah bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mempunyai kelayakan Doktor Falsafah dalam terapi keluarga dan seringkali terlibat dalam pengurusan kes kaunseling perkahwinan dan keluarga sepanjang perkhidmatan beliau dalam sektor awam. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin dengan sukacitanya saya ingin menjemput yang berusaha Dr. Hajah Rusni untuk meneruskan sesi beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Halo. Halo, boleh dengar tak suara saya? Ya, doktor, boleh teruskan. Okey, baik. Saya dengar muzik background ada lagi. Muzik background ni memang ada lagi ke, Ken? Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua di luar sana ya. Selamat kita berkumandang di udara. Sebagai pengenalan apa yang kita nak tanya tu, Ken? Dari sudut apa tu? Okey, apa ni, macam yang doktor sedia maklum, kita sekarang tengah dalam dalam tempoh PKP. Jadi dengan norma baharu norma baharu kita yang kita kena bekerja dari rumah, kena dalam masa yang sama kita kena menjaga keluarga. Jadi mungkin banyak tips-tips yang doktor boleh kongsikan dengan warga MPIC yang sedang menonton, yang sedang menyertai seminar ni. Mungkin ada pengalaman atau tips-tips daripada doktor untuk doktor kongsikan kepada kami lah. Terima kasih. Jadi kalau kita tengok kan di musim COVID-19 ni,
pada bermula sejak tahun lepas. Kita tengok ya bulan 3 kalau kita tengok penjawat awam perlu berada di rumah, bekerja dari rumah. Untuk 3 bulan yang pertama tu kan Kin, saya dapati pegawai dia tak ada sangat masalah berdepan dengan sebuah masalah. Cuma lebih kepada penyesuaian diri dia dan juga pengurusan keluarga dalam menjalani tempoh PKP pada masa tersebut. Lagipun pada masa tu kita baru dan rasa takut sangat tinggi. Dan pada masa tu saya yang bertugas juga sebagai sukarelawan talian kasih, kita banyak dapat panggilan-panggilan ya tentang anxiety, kemudian tu tentang panic, depression. So 3 perkara ni sangat kerap saya terima. Kemudian tu dan panggilan tadi tidak datang daripada pegawai psikologi. Penjawat awam tak ada. Kebanyakannya adalah orang kebanyakan, bukan penjawat awam. Kemudian setelah kita naik bulan 6, bulan 7 tu kita naik pejabat, kami di pihak psikologi kita berbincang secara tak langsung. Kalau kita tengok penjawat awam ni dia tak bermasalah sangat pada masa tu. Kenapa? Kita kata pertama permasalahan yang sering dialami oleh penjawat awam kita adalah berkaitan dengan masalah kerjaya. Terutama dari segi pengurusan masa, sebab kena menguruskan keluarga pada masa yang sama kena pergi bekerja. Contoh menguruskan keluarga ni contohnya ini ada start my video. Tak ada video saya ke Ikin? Saya tak nampak video doktor. Mungkin doktor boleh share video. Baru nampak. Dah nampak dah? Oh, okey, So baik. yang lain-lain pun boleh kita galakkan untuk ni lah, untuk buka video supaya kita boleh tengok siapa Boleh yang tengok. nampak Tak adalah cakap seorang-seorang ya. Okey, baik. Saya pun dah nampak dah. Okey. Jadi kalau saya sambung tadi kan, jadi pada 3 bulan yang pertama tu kita tak nampak tau masalah yang dialami sangat oleh penjawat awam. Sebabnya pertama kita tengok masalah dari segi kehadiran automatik tak ada masalah. Kalau selama ni pegawai kita bermasalah kerana masalah kehadiran, tapi dalam tempoh PKP yang 3 bulan pertama tu tak ada masalah sebab dia orang tak perlu pergi bekerja. Kemudian tu 3 bulan pertama, bukan 3 minggu pertama, 3 bulan pertama. Kemudian tu masalah hubungan dengan rakan sekerja pun tak menghadapi masalah juga. Hubungan dengan ketua pun tak menghadapi masalah juga. Sebab pada masa tu hanya agensi tertentu sahaja menjalankan tugas BDR. Yang lain memang duduk rumah betul. Tak ada tugas yang spesifik yang diberikan. Sebab pada peringkat tu kita masih dalam tempoh penyesuaian lagi. Tetapi selepas gelombang pertama, kemudian tu kita sambung lagi seterusnya kemudian tu selepas kita naik sekejap and then sambung balik PKP, PKPB dan sebagainya, di sini masalah mula timbul. Masalah apa? Pertama, masalah apabila pegawai-pegawai kita yang bekerja dari rumah telah pun mereka dah ada jadual tugas yang tertentu. Di sini berlaku masalah terutama apabila ketua memberi tugasan tertentu dan anak buah berada di rumah dan pada masa yang ketua minta adalah masa yang tak sesuai dengan anak buah. Yang ni mula berlaku permasalahan. Contoh katakan masa tu pegawai kita menguruskan anak lah, masa tu masak lah ya, masa tu ini dan itu, dan pada masa yang sama ketua minta sesuatu tugasan yang diamanahkan minta dihantar, minta diuruskan. Berlaku konflik di sini. Dan kita pun mulalah dapat kes penjawat awam bermasalah balik. Masalahnya antaranya ialah masalah komunikasi. Di mana ketua minta begini-begini, anak buah tak dapat bagi bukan kerana dia tak boleh buat, tapi sebab masalah komunikasi dan sebagainya. Okey, di sinilah
Rasa saya satu keseimbangan perlu kita cari supaya walaupun kita bertugas dari rumah namun kita boleh menjalankan tugas kita dengan baik walaupun tidak 100% seperti kita berada di pejabat. Sebab bila kita ada kat rumah, kita adalah sebahagian daripada ahli rumah. Kalau yang perempuan masa masak kena masak juga. Masa menguruskan anak kena menguruskan anak juga sebab ada nursery tak buka pun kena uruskan anak sendiri. Pada masa tu pula bos telefon. Jadi masa inilah berlaku sedikit konflik antara ketua dan juga antara sesama pekerja dan sebagainya. Jadi kalau saya rasa boleh inilah kita akan cuba cari dalam tempoh satu jam ni, cuba kita tengok apa kemahiran yang boleh kita sama-sama kongsikan supaya dapat dimanfaatkan. Okey, boleh teruskan dengan slide yang kedua. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, sama ada dalam masa COVID atau bukan, sebenarnya kita ni sebagai pekerja, kita memang menghadapi 3 faktor berisiko ni. Kita tak lari. Jadi bila masa COVID, dia hanya menambah salah satu faktor perkara-perkara yang menyebabkan stres sahaja. Tapi faktor utamanya adalah 3 perkara ni. Jadi kalau kita tengok, pertama faktor kita sendiri. Faktor diri kita adalah penyumbang utama, primer, faktor utama yang menyumbang kita ni sama ada kita boleh mengendalikan keseimbangan itu atau tidak. Apa dia faktor diri kita ni? Tidak lain tidak bukan, pertama dari segi nilai kita. Sebabnya kalau kita tengok kan Kim, dan juga peserta pada petang ni, bila kita tengok nilai, sebab ada nilai orang kan, nilai ni sangat subjektif. Betul kita kata kita ada nilai dari segi profesionalisme, kita ada nilai dari segi speed, kita ada nilai dari segi integriti dan sebagainya, sebagaimana yang KPPA kita sering kongsikan. Tetapi nilai itu sendiri sangat subjektif. Contoh bila kita sebut profesionalisme, mungkin seorang tu dia ada 5 kriteria, dia dah anggap dah dia profesionalisme. Itu dia dah profesional dah dalam menjalankan tugas. Tetapi bagi ada orang lain, 5 tu tak cukup profesional lagi. Dia kena 10. Baru profesional. Jadi nilai kita tu sendiri yang menyebabkan kita berisiko. Kalau nilai kita terlalu mudah, ringkas, terlalu tidak peka, tidak sensitif dengan nilai itu dan tidak seiring dengan nilai-nilai yang diterima secara standard, kita dianggap tak ada nilai atau kurang nilai dari segi itu. Tapi kalau kita terlalu sensitif pula sampai dia akan jadi rigid. Bila dia jadi rigid, dia pula menyusahkan pula kita. Jadi nilai itu sendiri yang mempengaruhi keadaan kita untuk menerima sesuatu situasi. Terutama dalam situasi COVID ni. Nilai kita, bagaimana kita punya nilai terhadap penerimaan kita pada wabak yang melanda ni. Contoh kan Kim, kalau saya ambil satu contoh kes saya. Jadi dia tak boleh nak keluar rumah. Pada mula-mula 3 bulan yang pertama dia tak boleh keluar rumah. Kenapa? Dia terlalu takut. Nak naik kereta pun dia takut, dia takut dijangkiti sampai dia tak keluar dan akhirnya dia mengalami depression. Ni satu. Ada pula orang terlalu berani, dia tak kisah dah, dia kata apalah nak takut, dia makhluk Allah juga. Jadi nampak nilai itu sendiri yang menyumbang. Kemudian tu orientasi peranan gender. Ini pun dalam kita ada masalah juga. Sebab ada orang kata memasak itu kerja perempuan. Ada pula kata memasak itu kerja lelaki.
Ada pula kata memasak ni boleh siapa-siapa je boleh lakukan. Begitu juga dengan kemas rumah dan sebagainya. Dan kalau kita pergi di tempat kerja pun, orientasi peranan gender ni dia main peranan. Tapi kalau di tempat kerja kita nampak orientasi peranan gender tidak ketara. Sebab kita ada JD kita sendiri dan kita melakukan mengikut JD tanpa mengira jantina. Ya. Kemudian tu lokus kawalan diri. Maksudnya keupayaan kita mengawal diri kita juga menjadi faktor berisiko dalam kita berhadapan dengan situasi ketika ni. Apa maksud lokus kawalan diri? Ya, ini kebolehan kita mengawal diri kita. Nak marah sebenarnya kita, nak takut kita, nak sedih pun kita, nak gembira pun kita. Tetapi kalau lokus kawalan diri kita ni rendah, kita mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyalahkan orang lain. Contoh katakan, bila kita dalam kesesakan lalu lintas, sekarang masa COVID sekarang ni kalau lalu lintas tak sesak sangat, tapi saya ambil contohlah kesesakan lalu lintas. Bila ada orang memotong kita mengikut sebelah kiri, keadaan kita semasa memandu tu bagaimana? Kalau keadaan kita tu marah, geram, horn dan sebagainya, itu menunjukkan lokus kawalan diri kita rendah. Tapi kalau ada orang pula, bila orang potong di sebelah kiri kita tu, dia masih memandu dalam keadaan yang tenang. Walaupun dia tahu orang tu buat salah, memotong di sebelah kiri dan memotong dengan cara berbahaya, tapi pada dia yang berbahaya itu iya betul, tetapi dia masih boleh kawal diri dia dan dia masih teruskan pemanduan dia dalam keadaan yang tenang. Ini lokus kawalan diri. Caranya senang aja Kin dan juga tuan-tuan dan perempuan hadirin sekalian. Cara dia paling mudah untuk kita tahu ialah bila sesuatu perkara yang tidak baik berlaku pada kita, yang boleh kita kesan dengan perasaan, sebab perasaan paling mudah nak kita kesan. Kita marah, kita takut, kita sedih. 3 gugusan perasaan yang negatif ini. Bila berada pada keadaan tu, apa kita punya skrip yang keluar daripada mulut kita? Kalaulah skrip kita ialah Allah hujan ni yang susah sangat ni, atau kita salahkan orang lain. Ini pasal bos lah ni, dia tak tunjukkan apa yang dia nak. Atau kita salahkan kawan kita, atau kita salahkan anak kita. Ini saya jadi macam ni sebab awak lah. Jadi kalaulah ada skrip yang macam tu kan Kin, itu bermaksud lokus kawalan diri kita rendah. Maksudnya di sini semakin kita berupaya untuk mengambil tanggungjawab, bermaksud semakin tinggi lokus kawalan diri kita. Dan bila kita mempunyai lokus kawalan diri kita tinggi, makin tinggilah keupayaan kita untuk mengawal situasi. Tetapi kalau semakin rendah lokus kawalan diri kita, maka semakin berisikolah situasi mengawal kita. Sebab itu dia kata faktor diri sendiri kita sendiri ini adalah merupakan faktor utama dalam kita berhadapan dengan apa sahaja musibah atau perkara-perkara yang kita tak ingini. Dan faktor kita juga diri sendiri juga adalah kesempurnaan. Kita tahu ke arah kesempurnaan itu bagus, tetapi nak menjadi sempurna itu tak bagus. Bila kita buat kerja, kita boleh, kalau boleh nak seberapa sempurna, itu bagus. Tetapi kalau nak buat sampai sempurna, sampai tak hantar kerja, yang tu tak bagus. Jadi ini juga menyebabkan kita hilang kawalan pada sesuatu keadaan yang kita hadapi itu. Okay, itu pertama tentang nakkan keseimbangan, kita kena kontrol perkara ni. Dan insya-Allah nanti saya akan kongsikan kaedah untuk mengawal diri kita ni. Kemudian faktor yang menyebabkan keluarga kita nak mendapat keseimbangan ni juga adalah faktor keluarga. Keluarga kerap menjadi faktor yang menyebabkan kita tak capai keberimbangan di antara kerjaya
dan juga keluarga. Ini selalu. Jadi faktor keluarga ni dia tak boleh elak. Selagi kita namanya manusia, kita akan ada keluarga. Kita tak boleh elak. Kalau dah berumah tangga, of course suami, isteri, pasangan masing-masing dan juga anak jika didekatkan Allah dengan rezeki anak. Tapi kalau belum berumah tangga, kita masih mempunyai ibu bapa. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Tu tak boleh elak. Dan kita kena terima tu sebagai satu fitrah. Dan itu bukanlah satu yang menyusahkan atau yang membebankan. Jadi semakin ramai bilangan anak kita, semakin meningkatlah risiko tu. Tetapi tak ada anak juga satu risiko juga. Kalau pasangan itu tidak boleh menerima apa seadanya, apa menjadi isu. Dan kita tahu kan Kin, berapa ramai pasangan-pasangan bermasalah kerana mereka rasa keluarga mereka tidak sempurna bila mereka tak ada anak. Ini pun banyak isu yang timbul. Kemudian peringkat kitaran keluarga. So kepada Kin dan juga kepada peserta semua, kita ni tak boleh lari daripada peringkat kitaran hidup kita. Dan setiap peringkat kitaran hidup kita tu, dia ada dugaan-dugaan masing-masing. Jadi kita mula untuk lebih mudah faham, kitaran hidup yang pertama adalah peringkat lelaki dewasa berkahwin dengan seorang perempuan dewasa. Dalam konteks ni kita ambil perkahwinan yang harmoni. Jadi baru kahwin pun dia ada dugaan dia. Kalau ada pasangan baru kahwin, sama ada dia dah kenal 5 tahun, 10 tahun atau tak kenal, dia akan ada cabaran dia. Orang yang dah kenal lama pun ada cabaran dia. Orang yang tak pernah kenal pun ada cabaran dia. Itu cabaran orang lelaki dewasa bertemu dengan perempuan dewasa. Lagilah pasangan suami isteri. Dan dalam peringkat ni saya suka tip dia paling mudah ialah untuk menjadi suami isteri mudah. Maksud saya dengan adanya akad, aku terima nikahnya, sipulan dengan mas kahwin sekian, dah sah. Sah kata saksi semua, sahlah dia. Okay. Tetapi untuk menjadi isteri dan untuk menjadi suami, dia tak boleh automatik menjalankan peranan tu. Dia kena belajar. Status kita sebagai suami isteri boleh automatik. Setelah akad nikah, terus jadi isteri dan suami. Tetapi kemampuan kita memainkan peranan sebagai isteri atau sebagai suami yang tu kena belajar. Dan ada 1001 macam kita tahu dan kita boleh tengok daripada pengalaman kita sendiri, daripada pengalaman kawan-kawan kita, pulangan rakan-rakan kita, ibu bapa kita, kita boleh tahu. Atau dari segi pembacaan-pembacaan kita boleh tahu. Itu satu peringkat. Kemudian bila kita ada anak, itu dah masuk peringkat yang kedua. Kita kata keluarga dengan anak kecil. Ini bila anak dia tu bawah 2 tahun. Itu kita panggil keluarga di peringkat anak kecil. Dan di peringkat anak kecil ini pula ada isu dia. Terutama bila seorang ibu bapa yang baru ni berkahwin dan baru dapat anak dan mereka adalah ibu bapa, anak itu adalah anak pertama. Jadi mereka akan menghadapi konflik yang kita sebut konflik keibubapaan. Ini pun satu isu ya. Kemudian tu dia termasuklah tu, saya yakin tuan-tuan dan perempuan hari ini sekian boleh fikirkan sebab benda tu berlaku terlalu dekat dengan kita. Kitaran hidup kita yang seterusnya bila anak sekolah rendah. Ini sekarang ni yang kita hadapi sekarang ni. Anak sekolah rendah ni sekarang ni belajar dari rumah. Isu macam-macam cara. Cara nak mendidik macam mana, cara cikgu banyak viral kita tengok akhirnya. Ibu mengajar anak lagi garang daripada cikgu ajar anak. Nak dimakannya budak tu. Baru dia tahu jadi cikgu. Kalau tidak dia macam-macam komen kan. Cikgu kena marah, cikgu sial, cikgu macam-macam, cikgu kena. Sekarang anak seorang dua kat rumah tu punya seksa nak mengajar. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Ya? Kalau kita tengok kat situ kan.
Sekarang pula isu teknologi ni, bekalan komputer yang terbatas, talian internet yang terhad, infrastruktur yang serba kekurangan. Jadi kemampuan pula lagi nak dapatkan bahan-bahan tersebut. Ini semua cabaran-cabaran kita dalam tempoh ni. Kita nak kena uruskan satu persatu. Bagi yang ada duit, cabarannya lain pula. Bagi yang tak ada duit, cabarannya lain pula. Bagi yang tak ada duit, cabaran terutama nak dapatkan bahan fizikal tu. Mana nak cari bahan-bahan tu. Bagi yang ada duit, tak ada masalah dari segi nak beli barang-barang tu. So nak menguruskan anak tu pula. Ada ibu targetnya paling tinggi. Ada kes saya, ni selepas 3 bulan pertama dia datang jumpa. Isu dia ialah dia nak anak dia ni bangun sendiri untuk pergi kelas online tu. Katakan kelas tu mula pukul 8. Jadi dia nak anak tu bangun sendiri, siapkan kerja. Jadi bila budak ni rasa susah nak dapat anak yang bangun sendiri. Kalau terutama anak sekolah rendah. Sedangkan sekolah menengah pun susah nak bangun sendiri. Uruskan diri sendiri, ni kan budak sekolah rendah. Itu pun jadi isu. Di mana pendekatan ibu dengan pendekatan bapa berbeza. Dan apatah lagi kalau salah seorang tu pergi kerja. Kemudian kita tengok peringkat anak remaja. Peringkat anak remaja, pada peringkat ni, anak remaja ni dia tak suka duduk rumah. Tapi masa PKP ni kena duduk rumah, kena kurung. Dan aktiviti kat rumah pula tidak diususun dengan baik. Jadi menyebabkan anak ini bosan duduk rumah, anak ni tak boleh nak ini, berlaku pertengkaran dan sebagainya. Kalau anak seorang mungkin tak adalah pertengkaran sangat. Tapi kalau ada anak ramai dengan adik-beradik riuh rendah kat rumah. Yang ini memerungsingkan ibu bapa. Dan ada tu kini bagi ibu bapa yang bekerja, ada ibu bapa yang bekerja, terutama yang commuter family, di mana pasangan jauh. Jadi anak itu terpaksa dijaga oleh salah seorang daripada pasangan tu, dan pasangan dan sama ada ibu atau ayah ni terpaksa pergi kerja. Dan tadika tak buka. Yang macam mana nak uruskan anak? Dan ada beberapa kes mereka terpaksa membiarkan anak yang berumur 10 tahun untuk jaga adik berumur 1 tahun lebih. Kita nampak kesulitan yang dialami bila masa ni, masa PKP ni, bila pembahagian tugas begitu. Bagi pasangan yang duduknya dekat dan biasanya ada kelonggaran untuk BDR. Tetapi bagi pasangan yang komuter, masa BDR mungkin dia boleh uruskan anak dia. Tetapi pada masa dia bertugas secara fizikal, kalau ikut giliran, anak dia ni terpaksa yang umur 10 tahun jaga anak-anak adik-adik dia. Bayangkan betapa keadaan itu yang nak tak nak terpaksa dihadapi oleh ibu bapa ni. Kemudian kita tengok simbol lah terusnya anak remaja, anak ibu bapa tua dan sebagainya. Kes ibu bapa tua, ada satu kes saya, dia ibu bapa tua dan dia kena BDR, bertugas di rumah. Pada masa yang sama ada assignment yang perlu diselesaikan dengan ketua. Pun berlaku konflik, di mana bila dia nak mengurus, bila ibu ni, ibu bapa tua ni, bila anak tu bekerja, dia faham anak kerja, anak keluar kerja, dia faham. Dan dia tak akan menyusahkan anak ni. Tapi bila anak ni ada kat rumah, dia tak faham sangat konsep bekerja dari rumah. Dia ingat anak dia dah kat rumah, maka kat rumah. Jadi dia punya demand tu, permintaan dia tinggi semasa anak berada di rumah. Padahal anak tu sedang bekerja dan pada masa yang sama dia ada assignment yang perlu diuruskan dengan ketua dia. Di sini berlakulah konflik. Seterusnya penglibatan keluarga. Sejauh mana penglibatan keluarga ni dalam urusan kerja dia pun menjadi isu. Dan pengasuhan anak sebagaimana yang telah saya bincangkan tadi. Ini adalah antara faktor-faktor berisiko yang perlu kita kendalikan sebaik mungkin supaya kita dapat menyeimbangkan di antara kerja dan juga keluarga kita.
Okey. Dan faktor yang ketiga adalah faktor pekerjaan itu sendiri. Yakin ya, faktor pekerjaan ni sendiri kalau kita tengok, saya ada senaraikan beberapa faktor berisiko ya, datangnya daripada dimensi pekerjaan. Yang ni saya yakin kita semua tahu bahawa bila kita bekerja, jenis pekerjaan kita itu sendiri menyumbang kepada konflik yang kita alami. Kalau jenis pekerjaan yang tak tentu masa, yang ada shift, saya rasa MPIC tak ada shift kan, Kim? Tak ada. Tak ada kan? Jadi kalau tak Tapi ada ni, tapi ada bahagian-bahagian yang perlu hadir, tidak mengikut jadual macam apa, work from home tu. Ada bahagian-bahagian yang perlu hadir untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita rasa tugas-tugas yang perlulah. terutama keuangan takbiran dia kan. Terutama keuangan lah. Jadi jenis pekerjaan tu sendiri memberi kesan kepada keseimbangan hidup kita. Lepas tu masa bekerja, saya rasa tak kita yang untuk MPIC tak terlibat sangat. Yang masa bekerja ni biasanya untuk mereka yang bekerja frontliner ni. Ni masa bekerja dia orang tak dapat jumpa keluarga, tak dapat jumpa masa bekerja dia tak ikut masa yang tertentu, bila-bila saja kena panggil. Yang ini banyak terjejas lah. Tapi kalau bagi kita yang bekerja, sesi masa kita yang tetap, kalau kita masuk pukul 8, kita keluar pukul 5, rasa saya dari segi masa bekerja dia tak sangat menyumbang kepada permasalahan. Ya, cuma kalau BDR itu nanti pandai cara kita nak membagi masa kita. Yang itu kena tengok. Jadi bila sebut pada masa kerja ni, mungkin saya boleh bagi ringkas saja, iaitu untuk masa bekerja, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu kita ada 4 kategori masa kerja. Masa ni kita ada 4 kategori masa. Jadi kita kena adjust sikit, sesuaikan seiring dengan keperluan 4 masa bekerja ni. Maksudnya masa bekerja walaupun kita kerja di pejabat 8-5, maksudnya di rumah pun kita nak disiplinkan diri kita slot masa tu. Ya. Masa bekerja kita boleh bagi pada 4 kategori. Pertama disebut masa penting dan segera. Masa penting dan segeranya kalau 8 jam tu kita peruntukkan dia dalam 45% lebih kurang. Daripada 8 jam, 45% adalah masa melakukan kerja-kerja penting segera ni dalam 30-35%. Dalam 30% pun bolehlah kita kata kan. Lepas tu masa penting, segera, penting tapi tak segera. Masa penting tak segera ni kita kena peruntukkan lebih tinggi daripada masa penting dan segera. Masa penting tak segera ni, contoh kita buat dasar, kita buat paper, kertas yang kita nak bawa, yang ni kita panggil masa penting tak segera. Dan kalau masa penting tak segera ni, kita perlu peruntukkan dia tak kurang daripada 40%. Daripada 8 jam tu tak kurang daripada 40% adalah masa penting dan tak segera. Untuk perkara-perkara penting tapi tak segera. Itu 40. Jadi kalau kita ambil 30 dengan 40 dah 70% masa kita buat masa penting yang segera, masa penting yang tak segera dah 70%. So ada kita ekstra 30% daripada 8 jam. So 30% inilah kita agihkan kepada masa tak penting tapi segera. Apa maksud tidak penting? Masa untuk tidak penting adalah perkara-perkara yang tidak penting dikategorikan perkara yang bukan berkaitan organisasi. Macam contoh kita makan, kesihatan, hantar anak, uruskan anak, masak. Kalau kita kat rumah masak tu penting. Tapi dia bukanlah penting kepada organisasi, dia penting pada kita. Tetapi kita perlu lakukan dia. Itu kita jatuh di bawah kategori masa yang tidak penting tetapi segera. Dan satu lagi dimensi masa adalah masa tidak penting dan tidak segera. Masa ni ambil 5% aja.
Jangan lebih daripada 5% untuk masa tidak penting dan tidak segera. Apa tidak penting, tidak segera? Macam kalau di pejabat yang kita borak kosong tu lah. Penting borak kosong tu. Pada kita, tetapi tidak penting pada organisasi. Untuk kemaslahatan kita, untuk kita hubungan sosial dalam pejabat penting, tetapi untuk organisasi sebenarnya tidak penting. Sebab itu, tapi dia ada portion dia, itu lebih kurang dalam 5%, jangan lebih. So kalau kita tengok 5%, 10% tu kalau kita, 5% pula, 10% dan jangan lebih. Jadi kalau kita pecahkan semuanya tu, kita akan boleh dapat 4 kategori masa. Pertama, masa penting yang segera, kita boleh bagi dia dalam 30%. Kemudian masa penting tak segera, kita bagi dia dalam 40%. Yang ketiga, masa tak penting tetapi segera, kita bagi dia dalam 20%. Dan satu lagi, masa penting, tidak penting dan tidak segera dalam 10%. So tak boleh lebih daripada 10% ni. Tidak boleh lebih daripada 10%. Dan biasanya kebiasaannya kita bagi 5% saja sebab kita akan naikkan dekat perkara-perkara yang penting dan tidak segera sebanyak 45%. Tapi wajarannya macam itulah, dia tak lagi kat situ. 30%, 40%, 20% dan 10%. Jadi dalam masa 8 jam kita kat rumah tu tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita disiplinkan diri kita dalam membahagikan masa ni dalam tempoh kita bekerja, iaitu 8-5. Kalau biasa bekerja 8-5 lah. Tapi kalau tuan-tuan kat rumah, tuan-tuan start bekerja pukul 9, so 9-6. So sesuaikan masa ni. Pada masa yang sama, walaupun kita letak kat situ, kita bukan setiap minit tu kita menghadap kerja kita bila kita kerja kat rumah. Tetapi prioriti kita adalah bekerja. Bukan duduk bersantai. Itu beza orang kerja BDR dengan orang cuti yang memang duduk rumah. Itu lain. Jadi dalam hal kita menguruskan masa kita ni, dia sama juga konsepnya dekat tempat kerja. Cuma tempat kerja, kita tidak ada gangguan, kalau boleh kita katakan gangguan, daripada ahli keluarga. Sebab kita tempat kerja. Jadi, dan ahli keluarga kita sangat faham. Tetapi bila dekat rumah, kefahaman tu dia lebih fleksibel sikit. Dia tak rigid. Walaupun kita kata kerja, masa kerja, tapi pada masa yang sama kita awasi anak-anak kita. Contohnya kita dengan kerja kita, anak-anak kita dengan PDPR dia orang. Masing-masing bekerja tapi dia lebih fleksibel. Itulah yang kita tengok. 3 perkara ni faktor berisiko yang menyebabkan, yang akan mengganggu keberimbangan kita dalam bekerja dan juga keluarga. Jadi kalau 3 perkara ni faktor yang mengganggu, maka 3 perkara ni lah pada petang ni, sebab tempoh masa kita tak banyak, yang akan saya kongsikan untuk kita cuba tingkatkan kemahiran dengan merujuk kepada 3 dimensi ini. Okey, Kin, sebelum saya teruskan dengan tip-tip ataupun kemahiran menguruskan ketiga perkara ni, setakat ni ada mesej daripada kawan-kawan kita untuk penjelasan lanjut tak? So far belum ada lagi, doktor. Tapi kita akan buka sesi soal jawab selepas habis doktor present doktor punya slide lah. Nanti kita akan ada slot Q&A. Oh, dah habis nanti baru ada ya? Okey, baik. Tapi kalau katakan bila masa saya sedang present ni, so tuan-tuan ada kemusykilan, boleh tulislah kan? Supaya dia tak terlepas. Jadi ini dia 3 perkara ni yang menyumbang kepada, yang mengganggu kepada keberimbangan kita. Diri kita sendiri itu faktor prima, keluarga dan pekerjaan. Ini 3 perkara yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan kita dalam menguruskan keseimbangan antara keluarga dan juga pekerjaan. Dan malah kalau kita nak lihat lebih luas, 3 perkara ni juga boleh menyebabkan keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan kita.
Ya, sebab kita ni bekerja daripada hari Isnin sampai hari Jumaat lebih kurang 40 jam. Dan lebih kurang 40 jam. Itu yang bekerja betul-betul 8 jam tu lah. 8 kali 5, 40 jam. Padahal kalau kita tengok kadang-kadang masa kita bekerja lebih banyak daripada itu. Sebab itu kita kata siapa-siapa sahaja yang bekerja lebih daripada 40 jam seminggu, maka dia berisiko untuk stres lebih tinggi. Dia senang, dia seiring. Senang aja kalau kita nak kira tu. Okey. Jadi boleh kita teruskan kepada slide selanjutnya. Okey. Jadi ini adalah faktor diri. Ya, faktor diri untuk untuk kita meningkatkan ketahanan diri kita. Saya bagi tip simple, smile. Maksudnya kalau ada musibah, senyum. So senyum bukan sebarang senyum. Ini senyum ni maksudnya ialah pertama sabar. Sabar. Bila sabar tu apa? Sabar adalah satu keadaan di mana kita menerima satu keadaan yang menghimpit dan kita rasa terhimpit. Menghimpit dan terhimpit. Kita rasa ketat sangat-sangat. Di mana dia menuntut kita punya tenaga, menuntut pemikiran kita, menuntut kita punya emosi kita. Bila keadaan ini kita nak sabar. Kalau dia tak rasa, selagi tak rasa terhimpit, rasa sesak, rasa terperangkap tu, dia tak boleh kata sabar lagi. Sabar bila kita mengalami keadaan tu. Dan macam mana nak sabar? Orang kata selalu macam nak sabar. Dalam Islam memanglah spiritual, dia kata untuk sabar ni kau kena istighfar. Kena ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, hanya dengan ingat Allah aja hati kita akan jadi tenang. Istighfar, istighfar, istighfar. Jangan tanya. Ini dia tak boleh tanya. Sebab kalau kita bertanya, nanti dia tak jadi. Dia tanpa tanya. Jadi untuk kita sabar ni dia tanpa tanya. Tanpa kita persoalkan, dia tak boleh gitu. Kalau kita persoalkan kenapa saya, dia tak akan jadi. Kita tak boleh senyum. Sebab bila kita tanya kenapa saya, contoh ada satu kes saya dalam masa PKP ni, pasangan dia hilang pekerjaan. Satu kes pasangan dia hilang pekerjaan. Kemudian bila hilang pekerjaan, dia duduk rumah. Tetapi isterinya tak hilang pekerjaan. Isteri masih bekerja. Jadi seolah-olahnya dalam tempoh ini isteri adalah pencari nafkah. Sebab suami dah hilang mata pencarian. Jadi bila suami duduk rumah, sebab tak sabar ni, tak ada kesabaran ni, dia yang tak bekerja dekat rumah, dia tak membantu kerja rumah. Tapi apa yang dalam ni, suami ni murung sebab dia hilang pekerjaan. Dia dihantui rasa bertanggungjawab, rasa bersalah, rasa marah. Akhirnya dia duduk rumah, dia bukan membantu menguruskan rumah tangga tetapi dia membebankan isteri dia. Pengurusan anak dia tak buat, sebab dia tertekan dengan kehilangan pekerjaan ini. Jadi ini yang kita tak sabar. Jadi dalam hal ni kita kena sabar, tak ada cara lain. Untuk dapat ni, ini adalah perkara yang pertama. Nanti kita cerita perlahan, sabar itu akan datang. Kita akan perlahan kita tengok macam mana. Satu. Yang kedua, maghfirah. Bagi yang Muslim, bila masa tempoh keadaan ini, kena istighfar. Tak ada cara lain. Yang saya sarankan ni, tip ni adalah psycho-spiritual. Sebab pendekatan untuk pengurusan stres yang lain tuan-tuan boleh dapat, boleh Google, senang dapat maklumat, ada 1001 macam cara. Tapi yang saya nak bagi smile ni untuk psycho-spiritual. Jadi maghfirah, istighfar. Bila rasa sakit je istighfar. Tak apa tuan sakit kejap, lepas tu turun balik, kemudian tu iman kita naik, rasa lega sikit. Kemudian tu bila sakit itu datang kita jatuh balik, tak ada masalah.
Ya, memang itulah keadaan bila kita menghadapi musibah. Ya. Istighfar banyak-banyak. Kalau katakan contoh kita dapat seorang ketua yang tak memahami kita. Saya bagi contoh beberapa kes kita ada anak OKU. Anak OKU ini dia ada angin dia. Ada angin dia baik, dengar kata senang sangat nak uruskan. Tapi bila angin dia datang, dia meragam, memang sukar nak uruskan dan kita ambil masa yang lama untuk menguruskan anak ni. Tapi ketua kita tidak memahami kita. Saya ambil contoh. Ketua kita tidak memahami kita. So dia mendesak kita dengan kita perlu menguruskan anak kita yang OKU ini dan pada masa yang sama ketua kita tak understanding, tidak memahami kita, menambah lagi sakit yang kita alami. So pada masa ni kita istighfar sahaja. Sebabnya kita tak boleh itu di luar daripada kekuasaan kita. Di luar daripada kemahiran kita. Kita tak berupaya nak mempengaruhi ketua kita supaya dia faham. Kita tak berupaya nak lembutkan hati ketua kita. Tidak. Di sinilah datangnya kuasa yang maha kuasa untuk campur tangan dalam hal ini. So kita kena istighfar. Sebab bila kita beristighfar dan bila Allah ampunkan kita, automatik Allah akan bagi kita rahmat. Jadi sama ada ketua kita tu faham atau tidak, itu tak timbul. Yang penting hati kita akan jadi tenang. Kita tak begitu, kita akan lebih toleransi. Dia ada 4 perkara yang menyebabkan kita bermasalah ni ya, gaya pemikiran kita tu ada 4 perkara. Pertama, dia rigid. Bila fikiran kita rigid, kita tak boleh nak terima sesuatu yang tidak seperti yang kita hendak. Tapi bila kita jaga perkara ni, kita istighfar banyak, so rigid ni dia akan lebih fleksibel. Kedua, toleransi. Toleransi kita yang jadi kita bermasalah ni ataupun sukar nak kawal diri kita ni sebab toleransi kita untuk menerima perkara-perkara yang kita tak rancang adalah rendah. Jadi dengan kita istighfar, toleransi ni akan jadi tinggi. Hati kita akan jadi lebih redha, lebih pasrah. Itu maksudnya. Lepas tu satu lagi kita kata negativity. Negatif kita ni biasanya kalau tuan-tuan renungkanlah, bila tuan-tuan ada 3 perasaan, gugusan perasaan negatif yang utama, iaitu takut, marah dengan sedih, 3 gugusan ini, mesti ada di mana-mana gaya pemikiran kita yang negatif. Memang ada. Sebab dengan pemikiran yang negatif, dia akan menghasilkan perasaan yang negatif juga. So negativity ni dia akan ada. Nanti kan saya bagi satu tip macam mana cara nak kawal 4 pola perasaan ni. Lepas tu yang keempat pola perasaan pula, pola pemikiran. Dan yang keempat adalah ekstrim. Ekstrim. Kita berfikir tu mesti pergi kat ujung. Seolah-olah gaya pemikiran kita ni ada black and white. Ketua tidak faham. Padahal sebelum ni ada banyak sangat ketua kita faham. Tapi kita ambil black and white. Tak faham, faham. Seolah tengah-tengah, grey area kita tak terfikir. Ini akan menyebabkan bila kita ekstrim ni, demanding kita akan jadi tinggi. Kita mengharapkan benda yang sangat tinggi kepada ketua kita. Kita mengharapkan understanding yang tinggi pada pasangan kita. Kita mengharapkan perkara yang sama pada anak-anak kita. Yang ini yang akan memberi kesan kepada cara hidup kita. Jadi macam mana nak buat? 4 ni sebenarnya kita sebut distortion. Kalau kita panggil distortion kan. Iaitu gaya pemikiran yang herut. 4 pola ni. Apa saya 4 pola ni tadi saya kata? Pertama, rigid yang menyebabkan flexibility kita rendah. Yang kedua, saya kata tadi? Rigid, lepas tu extreme. Toleransi. Toleransi. Negativity. Dan yang keempat, negativity. Terima kasih Anis.
Ada 4 kan? Pertama apa Nis? Rigid. Rigid. Ya. Kedua, Toleransi. toleransi rendah. Yang ketiga, Negativity. dan yang keempat, ekstrim. Okey. So 4 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ni datang secara package. Dia datang secara package. Bila kita ada negatif, automatik demanding kita akan jadi tinggi. Ekstrim kita akan jadi tinggi. Bila kita ada negatif, automatik kita punya rigidity kita akan tinggi, flexibility kita akan rendah. Dia datang dengan package dia. Begitu juga kalau kita toleransi kita rendah, confirm negativity ada dekat situ. Sebab dia datang by package tau. Dia bukan satu-satu, dia datang satu package. Satu package yang saling melengkapi. Jadi untuk itu, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu tip. Tip saya ialah buang titik, ganti dengan koma. Macam mana tu? Contoh. Kita ambil satu pernyataan yang menyebabkan kita sakit hati. Saya ambil contoh cerita saya tadi, saya kongsikan. Bos kita, ketua kita, penyelia kita tidak memahami kita. So kita pun ambil statement tu. Ketua saya tidak memahami saya. Biasanya kita habis kat situ je. Dia dah jadi ayat yang sempurna. Ada subjek, ada predikat. Ketua saya, kenapa dengan ketua kamu? Tidak memahami saya. Complete ayat tu sempurna. Ketua saya tidak memahami saya. Lalu kita letak titik. Kan? Jadi bila kita letak titik tu, cuba tuan-tuan tengok pada ayat tu. Yang bermain, ayat ni ada di bawah pemikiran bawah sedar kita, unconscious mind kita sebenarnya. Ketua saya tak memahami saya. Suami saya tak faham saya. Isteri saya tak nak tolong saya. Semua ayat tu lengkap sebenarnya. Anak saya tak dengar cakap saya. Ini pernyataan ni semua sempurna. Dan kalau kita dengar, tengok balik, anak saya tidak memahami saya. Nampak tak ayat tu? Nampak aja macam tak ada pun negatif dia. Ya, memang betul anak saya tak memahami saya. Tapi kita lupa. Di sebalik statement itu ada demanding yang tinggi. Kita mengharapkan anak kita memahami kita. Kita mengharapkan ketua kita memahami kita. Kita mengharapkan suami kita atau isteri kita atau pasangan kita memahami kita. So bila kita harap-harap macam tu, kita punya demanding dah tinggi. So bila mereka tak faham saya, maka saya akan sedih lah. Jadi ini yang kita kata toleransi kepada perkara yang kita tak ingin itu akan jadi rendah. Ya? Jadi bagaimana cara untuk kita kendalikan perkara ni ialah dengan tukar titik kepada koma. Bila kita letak koma, ketua saya tidak memahami saya, koma. Anak saya tidak dengar kata saya, koma. Pasangan saya tidak membantu saya, koma. Kita letak koma. Bila kita letak koma, ayat tu tak habis lagi. Ayat yang ada dalam unconscious mind kita ni tak habis. Jadi, bila tak habis, kita kena suntik bagi menyempurnakan ayat tu dengan tenaga positif. So, macam mana cara kita nak suntik? Kita tu letaklah marker. Saya ambil susun balik. Ketua saya tidak memahami saya, maka kita titik kan. Sempurnakan ayat itu dengan menyuntik elemen positif. Saya ambil contoh. Ketua saya tidak memahami saya, maka saya perlu jelaskan perkara yang sebenarnya. Jadi ayat tu tak sempurna. Jadi kita sempurnakan ayat tu dengan menyuntik elemen positif. Anak saya tidak mendengar kata saya, koma. Maka saya perlukan satu kaedah yang membolehkan anak saya memahami saya. Suntik. Atau katakan suami tadi,
Suami saya tidak memahami saya, maka saya perlu tambahkan yang positif. Saya perlu berdepan dengan dia bagi menjelaskannya ke, saya perlu mendapatkan bantuan dia ke, saya kena nyatakan dengan baik macam mana cara apa yang saya nak, kena nyatakan, suntikkan situ. InsyaAllah kalau ada masa saya akan cuba latih untuk kemahiran. Kita ada masa ke ni? Anis. Anis boleh teruskan ke ni? Ya, boleh. Boleh Okey. So jadi dengan cara tu, dengan cara teknik ini, automatik kita punya 4 gaya pemikiran kita tadi, rigid dia akan lebih fleksibel, toleransi yang rendah dia akan jadi lebih tinggi, pemikiran negatif dia tak negatif dah sebab kita dah suntik dengan elemen positif, dan ekstrim tadi dia dah lebih sederhana. Hanya dengan satu teknik tu. Sebenarnya banyak lagi teknik yang lain, tapi untuk teknik kali ni saya bincangkan satu tu saja, kalau boleh dimanfaatkan. Seterusnya iman. Iman ni kita kena percaya bahawa segala kesempitan kita ni sekejap aja, pasti akan ada yang baik lepas ni. Pasti ada. Kalau tidak, tuan-tuan dan perempuan, kalau tak percaya apa saya kata, sekarang ni, here and now, sekarang ni cuba kita renung. Kita ada masalah, boleh tak kita buat sesuatu yang lebih baik? Perkataan lebih baik bukan terbaik tau. Perkataan yang lebih baik. Cuba kita renungkan. Katakan sekarang saya BDR, boleh tak saya buat lebih baik? Mesti ada. Sekarang ni saya jadi ibu, boleh tak saya jadi ibu yang lebih baik? Mesti ada. Sekarang ni saya jadi isteri, boleh tak saya jadi isteri lebih baik? Mesti ada. Begitu juga sekarang ni saya sedang jadi suami, boleh tak saya jadi suami yang lebih baik? Mesti ada. Sebab perkataan lebih baik tu memang ada. Jadi cara untuk iman ni percaya bahawa segala yang berlaku ini memang kehendak Allah. So kehendak Allah dia ada dua. Kadang-kadang orang confuse. Saya mencuri, saya rasuah, itu semua kehendak Allah. Ya, betul. Kehendak Allah ni ada dua. Satu kehendak Allah, satu lagi redha Allah. So yang kita buat ini kehendak Allah betul, redha Allah ya ke tidak? Jadi dalam iman ni kita kena percaya bahawa apa yang berlaku ni adalah atas kehendak Allah, dan kita yang menjalankan lakukan adalah lakukan perkara itu dengan untuk mendapat redha Allah. So bila kita dapat redha Allah, kita akan rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, marilah musibah mana pun insya-Allah kita boleh atasi dia. Jadi dalam bab lakukan ni kita kena bersungguh-sungguh. Cari mana yang lebih baik yang saya katakan tadi. Apa yang lebih baik yang boleh saya lakukan. Memang akan ada di mana-mana titik. Dan E adalah empathy. So untuk diri kita, mana-mana hal kita kena ingat bahawa hidup kita ni bukan kita seorang aja yang susah. Orang lain pun susah juga. Cuma kita tak faham apa kesusahan dia sebab dia tak bagi tahu dengan kita. Tapi dia tetap ada kesusahan, kesukaran, cabaran di sendiri. So sekarang kalau saya tengok dekat sini partisipan ada 30. Kita ada 30 orang ni ada kesulitan masing-masing. Jadi kita lebih berempati. Kita faham perasaan dia, kita faham keadaan dia supaya kita tak rasa kita seorang aja. Kita juga memahami orang lain supaya flexibility kita tadi semakin tinggi. Okey, slide yang seterusnya kalau sempat. Okey, ini untuk keluarga pula. Dah settle diri kita, smile. Smile. Kalau ada musibah apa-apa, kata kunci 3 perasaan, marah, gerak, marah, sedih, takut, ada mana-mana gugusan 3 ni, smile dulu. Tip kita smile dulu. And then barulah kita pergi kepada ketahanan keluarga. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat slide ni, pertama sistem kepercayaan keluarga kena jaga. Sentiasa beri makna kepada dugaan tu dengan cara yang positif. Yang ni kembali balik yang tip smile tadi. Smile ni bukan saja untuk diri kita. Kalau kita dah dapat menguasai teknik smile ini,
kita boleh latih untuk pasangan kita latih untuk anak-anak kita. Automatik sistem kepercayaan keluarga dia akan pulih. Sebab keluarga terdiri daripada individu-individu dalam keluarga tu. So kalau keluarga tu suami isteri, so suami sistem kepercayaan suami dan isteri, ini akan jadi sistem kepercayaan keluarga. So kalaulah suami boleh smile, isteri pun boleh menggunakan teknik smile, dah sah. InsyaAllah sistem kepercayaan kita akan seperti apa yang saya tulis. Tetapi kalau kita je seorang, ini banyak kes klien saya kata, dia seorang aja yang mempunyai sistem kepercayaan dia smile tadi, tapi pasangannya tak. Ini agak sulit. Sebab rumah tangga mesti melibatkan dua-dua pihak. Dua-dua pihak tu siapa? Kalau pasangan suami dan isteri, kalau ibu bapa dengan anak, pihak ibu bapa dengan pihak anak. Dia tak boleh satu pihak. Dalam keluarga tak boleh satu pihak. Tuan-tuan, ingat ya, saya akan pesan ni, dalam keluarga tidak boleh ada satu pihak. Okey, lepas tu struktur keluarga kena fleksibel. Tak boleh rigid dalam PKP ni. Oh, anak kena belajar sendiri. No. Kalau anak namanya pun anak, walaupun dia dah kahwin, tuan-tuan sebagai ibu bapa tetap kena campur tangan pada perkara-perkara yang dibenarkan. Fleksibel. Walaupun kita tahu dia faham, tapi sebagai ibu bapa kita kena fleksibel. Lepas tu pastikan dia terhubung. Kita kena tahu dekat rumah dia buat apa, walaupun kita pergi kerja, apa nak buat kat rumah. Dan sebagai sokongan sosial dan ekonomi dalam struktur keluarga, kalau tuan-tuan tengok gambar yang saya bagi itu adalah gambar pokok. Jadi struktur keluarga ni dia tak sama. Kadang-kadang anak ni dia lebih rapat dengan ayah, dia tak rapat dengan ibu. Ada anak lain rapat dengan ibu, dia tak rapat dengan ayah. Ada anak lain tak rapat dengan dua-dua, ibu bapa dia tak rapat, tapi dia rapat dengan adik kakak dia. Jadi kadang-kadang kita kena akur. Kita tak semestinya kata, oh anak mesti rapat dengan ibu. Tidak. Jadi jangan rigid. Sebab bila rigid ni jadi dia menyebabkan kita akan bermasalah dekat situ. Sebab dalam keluarga dia tak sama seperti ukiran. Kalau kita kata 1 campur 1 sama dengan 2, dalam keluarga dia tak akan jadi macam tu. Dia ada jawapan-jawapan yang subjektif. 1 campur 1 sama dengan 20 pun mungkin jadi juga. Jadi dia tak sama seperti matematik. 1 campur 1 sama dengan 2 tak. Katakan A demam. Anak yang pertama demam, anak yang kedua demam. Tapi anak pertama demam tak boleh bangun. Anak yang kedua demam, ya Allah lasaknya Tuhan saja yang tahu. Padahal sakit orang nombor 2 pada pemikiran kita lebih teruk. Dia sangat subjektif. Jadi be flexible. Dan yang ketiga, untuk tingkatkan ketahanan keluarga adalah komunikasi. Okay, untuk komunikasi saya bagi pendek aja, saya akan ajar I statement. Saya ajar I statement. Jadi komunikasi ni tuan-tuan boleh gunakan untuk keluarga dan tuan-tuan boleh gunakan untuk di pejabat, iaitu I statement. Apa itu I statement? I statement adalah kita menggunakan pernyataan saya. Contoh katakan tuan-tuan balik rumah, sekarang ni masa PKP, balik rumah, PKP ni anak asyik makan aja. Kita ambillah contoh, kekejap makan, lapar je. Ni banyak sangat saya dapat komen macam ni. So, gunakan I statement. So, apa I statement? So, ibu balik, ibu dah masak dah ni pagi, konon-kononnya lah. Bangun pukul 4 pagi masak, konon-kononnya nak standby sampai tengah hari dan juga malam. Tapi pagi dah habis dah. Dia balik dia dah habis. So gunakan I statement. Tengoklah dah habis dah masakan ni. Jom mari tolong ibu. Ibu dah masak pagi tadi. Ibu masak sebabnya ibu masak banyak, kononnya nak sampai ke malam. Tapi sebab dah habis jadi ibu perlukan bantuan kamu untuk membantu ibu masak. Itu maksudnya I statement. Jangan kata kamu ni asyik makan je menyusahkan ibu, kamu tak faham ke ibu penat. Yang itu you statement tak boleh. Kita kena gunakan I statement. I statement. Contoh katakan apa? Kemas rumah, kita katakan contoh kemas rumah. Maklumlah anak-anak ni BDR kan, dia pun BDR juga.
Jadi bersepah-sepah rumah ni kita dah kemas dah ni, lepas tu kita nak menghadap kerja kita. Jadi kita pun tengok dah ruang tamu dah penuh, cushion dah terbalik. Jadi gunakan I statement. Okey, ibu dah kemas dan ibu nak kamu semua main dengan baik, tapi sekarang dah bersepah. Ibu nak buat, ibu penat, jadi ibu perlukan bantuan kamu semua untuk membantu ibu. Maksudnya tu. Itu namanya I statement. Ni sama juga pergi tempat kerja. Pergi tempat kerja, katakan kita ada anak buah yang kita dah bagi satu tugasan dekat dia, kita minta dia hantar pada esok hari. So esok katakan dia tak dapat hantar. Okay, so kita nak BDR, dia pun BDR, dah lah kita nak jumpa payah kan. So gunakan I statement. Okay, sekian sipulan-sipulan, saya dah bagi tugasan pada sekian-sekian, tetapi awak tak dapat pulang buat sebagaimana yang saya suruh. Ini menyebabkan saya, sini saya tu, saya ni, saya tu. Itu maksudnya. I statement. So I statement pertama, dia mempunyai positif I statement ni, kita dapat menyampaikan apa yang kita rasa tanpa menyakitkan hati orang, yang kita panggil assertive. Komunikasi assertive. Kita boleh menyampaikan hasrat kita, pada masa yang sama kita dapat menjaga hati orang. Hati kita dapat jaga, hati orang pun kita dapat jaga, iaitu I statement. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat lanjut dengan I statement. Saya rasa Mr. Google pun banyak maklumat kat sini, boleh berlatih lagi sebab dalam interaksi sehala ni kurang sikit kita dapat berlatih. Tapi saya buka pintu, I statement adalah satu kaedah komunikasi yang terbuka, yang mampu kita sampaikan hasrat kita tanpa melukakan hati satu pihak lagi. Itu I statement. Dan yang kedua, siapa punya masalah. Teknik yang kedua, siapa punya masalah. Okay. Contoh, kita buat kerja kita BDR dan kita kena siapkan kerja kita. Okay. Bila kita siapkan kerja kita, katakan pada masa yang sama anak dah habiskan makanan. Okay. Jadi dia lapar balik. So siapa punya masalah sekarang? Kita nak kena masak untuk anak makan. Sekarang siapa punya masalah? Kita punya masalah kerana kena masak ke, atau anak punya masalah sebab dia lapar? Sebab itu kita kena tengok. Kalau anak yang habiskan makanan itu, maka anak akan lapar balik. So bila anak lapar, itu dia punya masalah. So kita nak masak atau tidak bergantung kepada kerelaan kita, keinginan kita, kelapangan kita. Tetapi sebab dia habiskan makanan dia, maka dia terpaksa menahan lapar. Sebab itu dalam keluarga, kita ada satu teknik yang disebut pada ibu bapa, izinkan anak bertanggungjawab secara semula jadi akan tingkah laku dia. Kalau dia makan perkara yang belum masanya, maka dia akan lapar selepas itu. Maka izinkan dia lapar pada masa itu. Itu maksudnya. Kalau dia tak buat kerja, maka dia akan dimarahi oleh cikgu dia. Izinkan dia bertanggungjawab dengan perbuatan dia. Yang ini satu teknik yang ibu bapa perlu belajar. Sebab kadang-kadang ibu bapa tak sanggup buat sebab tak sanggup anak kena marah. Akhirnya ibu bapa yang buat. Dengan cara ni, lama-lama anak itu dia tak belajar bertanggungjawab. So dia buat masalah, ibu bapa akan cover. Dia buat masalah lagi, ibu bapa akan cover. Contoh, katakan bilik dia bersepah. Bila bilik dia bersepah, yang bermasalah dia sebab dia nak tidur dalam keadaan bersepah. Tapi ibu bapa ni tak nak anak tidur dalam keadaan bersepah, maka ibu bapa kemas. Bukan ibu bapa ajar anak kemas, ibu bapa sendiri akan kemas. Bermaksud lama-kelamaan anak ini akan terbiasa dengan ada orang lain akan settlekan masalah dia. Jadi anak inilah biasanya yang buat masalah di tempat kerja. Macam sekarang, tuan-tuan, kita semua dalam tempat kerja, kita ada satu teamwork, ada seorang tu dia selalu tinggalkan kerja dia. Akhirnya kawan akan cover.
Sebab bos nak siap projek itu. Jadi sebenarnya anak ataupun pegawai yang menjalankan perkara macam ni dia dah terbiasa masa dia kecil dulu. Sebab bila dia buat masalah, kakak akan cover, dia buat masalah, adik akan cover, dia buat masalah, ibu bapa akan cover. Akhirnya attitude itu tertanam dalam jiwa dia dan tumbuh besar, dan bila dia dah bekerja, dia jadi pegawai yang bermasalah. Jadi kalau tuan-tuan salah seorang yang saya katakan terlibat macam tu, berarti ada potensi selalu bagi kawan-kawan settlekan masalah tuan-tuan, waspada sebab anak tuan-tuan juga berpotensi mewarisi penyakit yang sama. Sebab benda ni diulang sebab dia behavior tau. Dia tingkah laku ni dia ulang-ulang dan dia menjadi model kepada anak-anak kita. So itu dia komunikasi, dua bentuk komunikasi yang saya perkenalkan. Yang pertama I statement, yang kedua siapa punya masalah. Dan dua-dua ni saya rasa boleh dapat maklumat lanjut kalau tuan-tuan boleh study dengan lebih lanjut lah dengan Google dan sebagainya. Okey, Ikin. Okey doktor, kita ada dua soalan sebenarnya dari Ustaz Hamdan. Mungkin Ustaz Hamdan boleh live. Ustaz? Kalau tak saya boleh bacalah soalan dia. Okey, ada Ustaz bertanyakan dalam 3 faktor tadi, faktor diri, keluarga dan kerja, faktor yang mana yang lebih memberi kesan kepada tahap kesejahteraan psikologi individu? Saya kata tadi faktor prima, iaitu faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri. Itu saya dah jawab masa mula-mula sekali. Saya kata faktor prima itu faktor utama, diri kita sendiri. Sebabnya caranya mudah saja. Dalam hidup ni kita sering menyalahkan 3 pihak. Kita menyalahkan 3 pihak. 1, kita menyalahkan diri kita. 2, kita menyalahkan orang lain. 3, kita menyalahkan persekitaran. Kita berpotensi untuk menyalahkan 3 pihak ini. Menyalahkan diri sendiri yang kita sebut self-blaming. Kita blame diri kita, kritik diri kita. Saya bodoh, saya tak reti, saya tak tahu, bla 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 bla. Menyalahkan orang lain adalah awak tak okey, awak teruk, bos tak bagus, bos ini, bos itu, pasangan tak baik, anak tak dengar kata, ini awak. Yang ketiga, menyalahkan persekitaran. Hujanlah, panaslah, rumahlah, inilah yang kita katakan jongkan-jongkit dan sebagainya. Jadi dalam 3 keadaan ni, dalam masa kita nak membetulkan, kita sebagai manusia, kita tak boleh nak suruh orang betul. Kita tak ada kuasa nak suruh orang betul. Malah pihak pengurusan pun, walaupun dia gunakan undang-undang lah, peraturan dah untuk pegawai dia betul, pegawai tetap tak betul. Walaupun kita dah kenakan tindakan disiplin sudah, peraturan sudah, pekeliling sudah, tapi kalau dia nak buat jahat, dia buat jahat juga. Kalau dia nak rasuah, dia nak rasuah juga. Bermaksud kita tak boleh betulkan orang lain. Yang kedua, persekitaran. Kita tak ada kuasa. Kita nak tukar sistem, kita nak tukar keadaan, kita tak ada kuasa. Jadi yang kita ada kuasa kat mana? Adalah dekat diri kita. Sebab itu diri kita adalah faktor prima. Orang lain tidak boleh buat kita derita. Yang nak derita, yang nak gembira adalah kita. Caranya ialah bagaimana cara kita memberi makna. Yang 4 tadi, saya sebut tadi. Rigidnya gaya pemikiran kita. Toleransi yang rendah. Lepas tu negatifnya, yang ekstrimnya. Inilah yang menyebabkan kita bermasalah. Faktor pekerjaan dan faktor keluarga adalah faktor sekunder. Sebab faktor itu penyumbang kepada kesejahteraan kita, tetapi dia bukanlah faktor utama. Dia faktor sekunder. Okey. Harap dapat. Terima kasih doktor. Seterusnya mungkin Ustaz ada lagi soalan lain? Okey, doktor, Assalamualaikum doktor. Saya Hamdan. Ya, saya Ustaz. Doktor, yang doktor kata tadi
fahamlah macam kita sendiri kena mempositifkan diri kita. Betul tak doktor? Kita Ya, kena ya. positif dulu, barulah kita bila apa saja berlaku kat kita tu, kita rasa kita boleh menerima. Tapi Ya, kadang-kadang ya. doktor, bila kita cuba kita dah dengar kita cuba positif, tapi situasi tu macam mendesak kita untuk kadang-kadang kita rasa macam datang emosi negatif kat orang. Kata asyik menyalahkan kita, macam semua kita buat tak kena, lepas tu dia tak bagi support kat kita, yang menyebabkan yang kita cuba untuk jadi positif tadi tu tidak tercapai. Okey, Ustaz. Betul, saya tak nafikan apa Ustaz kata. Dia ada dua perkara Ustaz dekat sini. Saya nak pecahkan soalan Ustaz tu kepada yang lebih kecil. Okey. Pertama, bila kita bercerita tentang kesejahteraan kita, dia tentang kita tahu Ustaz, bukan tentang orang. Perasaan sedih tu perasaan sedih kita, bukan perasaan sedih orang. Perasaan marah tu marah kita, bukan marah orang. Rasa ketat tu rasa yang kita alami tau. Orang dia tak support kita, dia tak beri dia mengata kita, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan, dia hanya sebagai satu faktor yang menyebabkan kita stres. Tetapi sama ada kita nak stres atau tidak, dan amount stres tu kita. Ini maksudnya. Orang boleh kata tak bagi sokongan. So dengan tak bagi sokongan, kita akan terjejas. Kita kata gitu kan. Tapi sebenarnya kita terjejas bukan sebab orang tak bagi sokongan, tapi sebab demanding kita yang tinggi. Kita demand tinggi supaya orang sokong kita. Padahal kalau orang nak sokong ke tak sokong, itu bukan hak kita. Itu atas budi bicara orang tu. Jadi bila kita demand tinggi pada orang, ini akan menyebabkan kita letak harapan tinggi supaya dia sokong kita. Sedangkan dia nak sokong atau tidak, itu adalah hak dia, Ustaz. Sebab tu kadang kita, yang saya katakan tadi ni, kunci kepada kita ni sejahtera atau tidak, kunci utama adalah kita. Tetapi sebab kita hidup dalam masyarakat, that's why kita tak boleh lari daripada faktor persekitaran ni. Yang cantiknya, dia ada 3 sebab kan tadi saya kata kita menyalahkan I okay, you okay, we okay. Yang tu yang cantiknya. Tapi dia hidup tak jadi macam tu. So yang jadi I okay, you tak okay is up to you. Persekitaran tak okey terserah, tapi yang penting I okey. Sebab bila masa kita nak cerita tentang keseimbangan ini, kesejahteraan ini, dia bukan tentang orang. Dia tentang kita. Sebab itu orang boleh kata tak baik. Orang boleh tak sokong. Orang boleh marah. Tapi kita, kalau katakan saya ambil contoh, sebab ni dia perasaan emosi kita ni dia macam garam. Saya suka gunakan perkataan garam. Emosi kita ni macam garam. Bila orang marah kita fitrah kita akan terasa kan. Tetapi terasa kita ni ada dalam amount yang cukup, kita hanya sedih je. Ustaz dapat tangkap saya. Jadi bila orang marah kita sedih ini nikmat. Kalau tidak kita jadi robot, tak punya perasaan pula. Tetapi kalaulah amount sedih kita ni lebih, orang marah kita, lalu kita sedih. Sedih ni sekarang menjejaskan kita. Yang ini tak nak. Bila sedih menjejaskan kita, apa yang terjejas? Tip dia senang aja. Pertama, tidur kita tak lena, terganggu. Kedua, makan kita jadi tonggal-langgang. Keempat, gaya hidup kita, sensitivity kita pun jadi tonggal-langgang. Confirm, sedih ni dia dah over. Dan bila sedihnya over, Ustaz cek 4 perkara yang saya katakan tadi. Rigidnya macam mana, toleransinya macam mana, negativity-nya macam mana, lepas tu demanding atau ekstrimnya tadi macam mana. Ustaz cek 4, confirm dia ada kaitan. Jadi dalam hal ni,
suka saya nak bagi tahu, bila kita mengharapkan sokongan orang itu fitrah. Sebab kita hidup bermasyarakat. Tetapi perlu ada amount yang cukup. Yang ini yang kita kena praktik. Sebab yang ni dia tak boleh faham, dia kena buat. Amount yang cukup supaya gangguan yang kita alami tadi tidak mempengaruhi hidup kita. Masa bila kita tahu gangguan itu mempengaruhi hidup kita apabila ada 3 perkara yang ketara. 1, tidur kita terganggu. 4. 1, tidur kita terganggu. 2, makan kita terganggu. 3, emosi kita terganggu, cepat marah, cepat ni, cepat tu. Dan yang keempat, tingkah laku kita terganggu. Tingkah laku kita ni termasuklah dari segi hubungan sosial dan sebagainya. So kalau ada 4 perkara ni berkesan, maksudnya apa yang berlaku tadi dah over. Dah terlebih. Yang itu yang kita nak turunkan dengan teknik smile yang saya bagi tu. Supaya kalau kita marah dalam amount yang cukup, tidak memberi kesan kepada 4 ini. Kalau kita sedih dalam amount yang cukup, tidak memberi kesan kepada 4 ni. 4 ni apa? Tidur kita, makan kita, emosi kita dan tingkah laku kita. 4 ni supaya tak terganggu. Kalau katakan tak terkesan, memang kita sedih tapi tak adalah mengganggu 4 perkara ni, maka sedih tu adalah amount yang cukup untuk kita sebagai manusia. Okey, boleh? Okey. Boleh doktor. Sama. Satu lagi soalan doktor kaitan dengan yang tadi tu. Ni I statement ni. Saya pernah guna doktor dulu perkataan I statement ni. Okey. I statement dengar tak? Dengar. Saya pernah guna dulu I statement ni yang mana saya menceritakan masalah saya. Contoh saya ni banyak kerja bagi tahu kat kawan kan. Minta supaya dia bagi kerjasama lah kat kita yang kita ni banyak kerja lah itu ini. Kawan tu jawab, dia kata masalah kau je. Masa kau ingat ke aku ni tak ada masalah ke? Kau seorang je nak cerita masalah ni. Jadi tak menjadi pula ni statement asal hasrat kita supaya kita tak ada beban tu kita tanggung sendiri. Kita nak supaya bukan kita semata-mata tak boleh buat kerja tu, kerja ni tak sempurna, tapi kita ada sebab. Tapi dia kata janganlah cerita masalah kau, masalah aku pun ada juga. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dia kan saya kata ini teknik-teknik aja Ustaz. Dalam hidup kita ni kita tak boleh pakai satu teknik aja. Okey, contoh katakan mungkin teknik yang Ustaz guna I statement tu tak menjadi kepada sipulan tu. I statement Ustaz tu tak menjadi kepada sipulan tu. Tetapi I statement ini bila kita biasakan, dia sebenarnya tujuan kita komunikasi ni adalah tujuan dia adalah supaya kita tidak menyalahkan dia. Itu tujuan kita assertive yang kita panggil komunikasi assertive. Kita dia punya message untuk I statement ni adalah kita menggunakan komunikasi assertive, iaitu kita melahirkan perasaan kita pada masa yang sama kita tak sakitkan hati orang. Itu maksud I statement. Itu untuk supaya kita bercakap secara assertive. Tetapi I statement ini kadang-kadang bukan tujuan dia untuk dapat understanding orang. Orang tak understand pun kadang kat kita. Ustaz faham tak maksud saya? Faham. Jadi I statement ni lebih kepada kaedah komunikasi yang digunakan supaya komunikasi kita ni assertive. Kan komunikasi ada 3 pola. Satu, komunikasi agresif. Agresif ni kerjanya menyalahkan orang. Apalah kau ni tak reti, tak boleh tolong, minta tolong tak nak, itu tak nak, itu agresif. Kita melahirkan hasrat kita, pada masa yang sama kita sakitkan hati orang. Itu tak bagus. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi pasif. Pasif ni kita langsung tak berupaya menyampaikan hasrat kita. Orang bagi kerja kita. Okey, iya. Tapi hati kita meronta-ronta. Tak naklah aku banyak kerja. Kita tak mampu nak cakap.
Itu pasif. Jadi yang kita kata I statement ni adalah komunikasi assertif supaya kita berupaya menyampaikan hasrat kita, pada masa yang sama kita jaga hati orang. Jadi belum tentu orang terima tau Ustaz. Sebab orang terima tak terima tu perkara lain. Sebab di sini kita tak belajar, bukan tujuan kita nak mempengaruhi orang. Tujuan kita adalah untuk kita legakan perasaan kita. Dan salah satu teknik adalah dengan cara menggunakan komunikasi assertif. Itu saja tujuan dia, bukan supaya orang akur dengan kita, tidak. Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi ke doktor slide yang nak doktor bentangkan? Saya rasa tak boleh nak teruskan. Okey. Setakat itu dulu. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Doktor atas perkongsian yang saya kira 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah ni sebenarnya dapat memberi banyak tips untuk kita kawal emosi kita, kita kawal diri kita untuk kita mendepani norma yang saya kira norma baharu yang sebelum ni kita tak pernah buat, kita tak pernah jangka pun akan berlaku, tapi sekarang kita kena terima hakikat yang kita kena, mungkin ke depannya pun kita akan membiasakan diri untuk bekerja dari rumah untuk menghadapi situasi yang macam ni. So kita harap pandemik ni cepat-cepat berakhir supaya kita boleh balik back to basic, bekerja seperti sedia kala. Kan, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Doktor, kepada rakan-rakan MPIC yang sudi menyertai akrab dalam sesi petang ni. Saya rasa itu sahaja. Mungkin selepas ini sekiranya akrab bercadang untuk buat seminar yang macam ni, insya-Allah ada panjang umur, kita akan jemput lagi Yang Berusaha Doktor untuk berkongsi lagi pengalaman, tips-tips menarik untuk kita meningkatkan kita punya psikologi dirilah. Okey, terima kasih diucapkan kepada peserta-peserta webinar kita. Sebelum kita mengakhiri program kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian khusus dengan buat kita sediakan QR code ni supaya kita boleh kata latihan-latihan tuan-tuan dan puan-puan lah. Itu saja dari saya untuk petang ni. Terima kasih sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okay, Doktor. Assalamualaikum. Ya, salam.